Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Bertemu kembali. So, hari ini kita lihat satu lagi topik bawah fluid static iaitu buoyancy, iaitu keapungan. Okay, kita lihat satu contoh di sini, satu bentuk segi empat atau bentuk silinder yang kita tenggelamkan, kita rendamkan dalam bendali. Dalam bendali ini water. Okay. Jadi terdapat sebahagian tenggelam dalam air. Okay. Dan sebagian lagi timbul. Okay. Jadi sini W adalah berat jasad keseluruhan, iaitu body weight, iaitu dia bertindak arah dia ke bawah pada titik gravity G, ataupun center of gravity. G ni adalah sentrod bagi keseluruhan jasad ni. Tengah-tengah dia sini satu G, titik dia di mana W bertindak arah dia ke bawah. Okay. Kemudian sini terdapat satu titik iaitu C, yang kita kenal sebagai center of buoyancy ataupun pusat apung, iaitu centroid. Ini jasad yang tenggelam dalam bendali. So ni titik tengah dia, yang kita kenal sebagai center of buoyancy, ataupun centroid, titik tengah jasad yang tenggelam. Jadi iaitu sini ada satu daya FB, buoyant force, ataupun daya apung bertindak sentiasa ke atas, iaitu dia bertindak pada C, center of buoyancy. FB ke atas bertindak pada C, dan W bertindak ke bawah, arah ke bawah pada titik G. Okey, jadi di sini FB, buoyant force ataupun daya apung ini sama dengan berat jasad, iaitu ini W sama dengan FB. Jadi W sama dengan rho GV. Rho ni adalah rho mass density bagi jasad sebut sekali. Darabkan dengan G 9.81 iaitu gravity. Darabkan dengan V adalah volume bagi keseluruhan jasad. Sama juga dengan, so AB sama juga dengan iaitu rho GV displaced liquid. Maksudnya katalah sini water, jadi water yang displace, yang disesarkan keluar. Jadi rho sini adalah rho bendali. So rho water G 9.81 darabkan dengan V, volume sini adalah volume yang terendam ataupun volume jasad yang tenggelam dalam bendali, ataupun volume liquid displace. Itu dia FB. FB sama dengan W ataupun sama dengan rho GV. Kemudian terdapat lagi satu sini iaitu titik M yang kita kenal sebagai meta center, ataupun pusat meta. Jadi di sini macam mana boleh dapat M? So M katalah ini jasad ni, katalah bentuk ni, luster ni. So saya bagi daya pada sebelah kanan ni, saya tolak sikit, so dia akan sengit. Contoh kat sini, ini untuk menentukan stability, keseimbangan dia. Jadi dia akan sengit. Okey, sengit. Jadi adalah garisan yang asal tadi. Okey, garisan yang asal. Okey, paksi yang asal tadi. Kemudian kita lihat di sini. Setelah kita bagi daya sebelah kanan, dia akan sengit, Jadi sini kedudukan ataupun bentuk volume isi padu yang tenggelam, yang terendam dalam bendali dah berubah. Jadi sini C prime kita tandakan, iaitu katalah sini titik bagi sentroid isi padu, jasad yang tenggelam. Ini yang asal tadi. Jadi kita tahu FB, buoyant force, daya apung bertindak ke atas, tolak ke atas, terus menegak, terus dia memotong paksi yang asal tadi. Terdapat satu titik persilangan di sini, so kita namakan dia sebagai M. Itulah dia meta center. Ini kosong, titik kosong ni sebagai titik rujukan kita nanti kita untuk tentukan stability, keseimbangan. Okey, di sini penting, ada satu lagi formula, iaitu jarak G ke M. GM, maksudnya jarak G ke M. Ataupun kita kenal sebagai sini metacentric height, tinggi metacenter. Jadi jarak G ke M sama dengan jarak C ke M. Jarak C ke M tolakkan dengan CG. Tolak jarak CG. Maksudnya GM ni kita nak tentukan dia stability, sama ada dia stable ataupun unstable. Okey, GM jarak ni. Macam mana cari GM? Kita gunakan formula CM, daripada sentrod sampai dekat
cm, C ke cm, tolakkan dengan cg. Tolak dengan cg, saya dapat gm ataupun mg. Okay. Kemudian cm, jarak cm, C ke m sama dengan IO ataupun second moment of area bagikan dengan V. V di sini adalah volume yang tenggelam, bahagian yang tenggelam saja, ya, ataupun liquid displaced, di sini V, bukan V keseluruhan, iaitu V yang tenggelam sahaja. Jadi kemudian IO ni macam mana kita nak ambil, iaitu kita pandang daripada atas. Kita pandang daripada atas, okay, top view, plan view, okay, kita pandang daripada atas. Kita tengok yang separas dengan permukaan bebas berdalih, okay, bentuk apa. Okay, contoh, katalah ni duster, buat macam ni, yang pertama. Okay, yang biru ni adalah semua tenggelam, okay, dalam air, yang hitam ni timbul. Okay. Jadi kita pandang daripada atas. Contoh macam ni. Okay, yang pertama, okay, yang biru tenggelam. Okay, jadi dia oscillate kiri kanan. Okay. Bentuk segi empat. Kita pandang daripada atas, bentuk segi empat. Yang ni pasti IO dia. Okay. Okay. Jadi kita gunakan formula yang ni, iaitu IO dia adalah B dikuasa 3 bagikan dengan 12, ya. Jadi ini C dia. Mana yang kuasa 3 dia? Okay. Jadi yang ni adalah B, yang depan ni adalah kuasa 3 yang bersudut tepat dengan IO tu, jadi yang kuasa 3 adalah yang depan ni. Okay. Yang tepi ni adalah B dia, bagikan 12. Kalau bentuk segi 4. Katalah kalau bentuk silinder macam ni, okay, bentuk silinder, katalah yang bawah putih ni semua terendam dalam air yang timbul, okay, warna biru tu. Jadi yang separas dengan permukaan bebas berdalih bentuk apa? So bentuk skala, bentuk bulatan. So kita gunakan, okay, IO dia adalah pi d kuasa 4 bagikan dengan 64. D adalah diameter silinder ataupun skala. Kita tengok. Okey, kemudian satu lagi contoh. Katalah ada dua komponen yang berbeza. Katalah macam ni. Okey. Okay, saya lekatkan duster dan juga marker ni. Okey. Kemudian masukkan dalam air. Contoh yang pertama, okey, kata letaklah yang biru tu tenggelam dalam air, yang hitam dan marker semua timbul, ya. Jadi macam mana kita nak ambil IO dia, ya? Kita pandang daripada atas, permukaan yang searas dengan permukaan bebas berdalih bentuk apa. Okey, jadi bentuk dia katalah kat sini, okey, bentuk yang segi 4 kita pandang dari atas, Jadi tetap kita ambil bentuk segi 4, iaitu gunakan formula B dikuasa 3 bagikan dengan 12, iaitu bentuk walaupun kata kat sini, macam ni. Okey, yang timbul ni semua timbul, okey, sampai kat hitam ni, yang biru saja yang tenggelam. Jadi kita ambil yang separas dengan permukaan bebas berdalih, okey, kita pandang dari atas, tu bentuk dia. Dia oscillate kiri kanan, okey, oscillate kiri kanan, okey, oscillate kiri kanan. Jadi macam ni kiri kanan. So ni ICC dia. Jadi ini kuasa 3, tapi ini adalah B, ini D, kuasa 3 bagi 12. Okey, kemudian yang kedua, katalah saya sama. Okey, kedua-dua ni saya lekatkan dia, gamkan dia, ni dua komponen yang berbeza, dia punya bentuk dia dan juga material kata berbeza. Okay. Jadi katalah dia tenggelam sampai dekat penutup dia warna biru. Okay. Yang bawah ni semua tenggelam dalam air. Okay. Yang putih ni masih tenggelam juga. Yang timbul yang warna biru, tudung dia. Jadi untuk dapatkan IO dia, kita pandai pada atas, yang separas dengan permukaan bebas berdalih adalah bentuk skala, bentuk silinder yang atas ni skala, bulatan. Jadi IO dia kita gunakan, okay, untuk bulatannya pi d kuasa 4 bagikan dengan 64, itu penting, untuk dapatkan cm. Bagikan dengan macam ni tadi, okay, volume V, volume liquid displaced. Okey, maksudnya ni semua sekali, maksudnya yang terendam satu, tambahkan dengan, okey, bentuk silinder yang putih tu yang terendam dalam berdalih. Okey, itu dia IO bagi dengan B, Okey, kemudian seterusnya ini stability penting, untuk menentukan kestabilan. Okey, kestabilan satu jasad yang terapung dalam berdalih, sama ada dia stable, dia ada tiga keadaan, ada stable, unstable ataupun neutral. Okey, yang pertama, okay, kita lihat di sini.
iaitu katalah tadi ni asal ya. Okey. Kemudian kita letak daya ataupun kita bagi daya, so dia akan sengit sikit ataupun kita tekan sini bagi pemberat ke, so dia akan sengit. Apa akan berlaku? Okey, dia akan berubah bentuk dia. Okey, sengit tadi. Okey, yang tenggelam dah berubah bentuk dia. Ini yang baru tadi, dia punya C, center of buoyancy. Okey, ini FB bertindak ke atas. Okey. Dan terus kita unjukkan dia memotong paksi asal ni terdapat M meta center. Okey, di sini. Kemudian G, W tetap lagi bertindak ke bawah. So sini FB ke atas, W bertindak ke bawah Okey. Ni keadaan yang pertama iaitu M duduk atas G. Kedudukan dia M duduk atas G Jadi di sini kalau kita perhatikan gunakan formula ni, GM ni CM iaitu CM. Okey. Sama dengan GM kita nak cari GM, CM tolakkan dengan CG jarak ni. Dia positif. Iaitu M duduk atas G. Itu keadaan dia stable Ini penting Jadi GM nilai dia positif lah Iaitu positif Iaitu M kedudukan dia terletak di atas G M duduk atas G Maksudnya dia boleh tolak kembali. Okey. Kalau kita bagi daya sengit, kemudian kita biarkan dia FB tolak kembali, dia akan boleh duduk dalam keadaan asal sini Itu dia stable. Okey. Kemudian yang kedua, untuk unstable equilibrium ataupun keseimbangan tidak stabil, apa akan berlaku? Tadi dah sengit dah. Okey. Kalau kita tambah beban lagi, kita tolak lagi ataupun bagi beban lagi, dia dah sengit dah. Okey. Jadi ini lagi bentuk dia pun dah berubah. Okey, yang tenggelam. Jadi di sini ni C yang asal tadi. Okey, center of buoyancy. Kemudian C prime yang baru, ini yang baru Ini volume. Okey, yang baru Jadi C dia adalah kat sini katalah Kemudian FB bertindak ke atas menegak. Okey, tunjukkan terus dia memotong paksi yang asal. Itulah dia M. Jadi kedudukan M di sini, titik M dia adalah duduk bawah G. G atas, M bawah Jadi di sini formula masih sama kita nak gunakan CM tolak dengan CG. CM, okey, pendek saja jarak dia ni, tolakkan dengan jarak CG. CM tolak CG. Jadi di sini kita dapat negatif Nilai dia negatif, itu menunjukkan dia adalah M dia, kedudukan dia terletak di bawah G. M terletak di bawah G, iaitu dia unstable. Maksudnya dia tidak boleh kembali kepada kedudukan asal. Jadi dia tolak ke atas. Okey. W tolak bertindak ke bawah. Jadi dia akan tolak ke bawah. Apa akan berlaku? Okey, dia tak boleh kembali kepada kedudukan asal seperti sini sedia kala. So dia akan objek ni kan macam ni kedudukan dia. Okey. Boleh Okey, kalau umpamakan kalau bentuk silinder macam ni, pada asalnya katalah macam ni, kita bagi daya, kalau stable, sengit macam ni, dia boleh kembali semula kepada kedudukan asal. Kalau unstable, kita bagi daya, terus dia tidak boleh kembali kepada kedudukan asal, so dia akan terapung macam ni, melintang, macam tu. Itu dia unstable. Okey, kemudian satu lagi keadaan yang kita namakan sebagai neutral. Okey, apa maksud neutral? Iaitu jarak GM dia sama kosong. Iaitu G dan M terletak pada titik yang sama. Itu dia neutral. Okey, katalah kita nak design satu katalah sampan ataupun bot ataupun apa-apa saja untuk kestabilan, stability ataupun apa saja objek. Katalah macam ni. Okey, kita tahu adanya specific gravity dia. Okey, tinggi dia. Okey, macam ni. Okey, lebar dia semua. Macam mana kita nak tentukan dia sama ada stable ataupun tidak? So kita gunakan formula ni lah. Sekurang-kurangnya kita setkan GM dia sama dengan kosong. Dan sini CM, CM dia bawa ke sini. So sama dengan CG. Ataupun mesti CM lebih besar atau sama dengan CG. Itu dia. Kemudian untuk cari jarak CG, jarak C ke G. Yang ni kita ambil titik sebagai rujukan kat bawah. Biasanya kita akan sering ambil daripada titik bawah sini. Jadi jarak daripada O, titik rujukan kita,
Okey, sampai dekat G, iaitu setengah daripada ataupun sentroidnya setengah daripada ketinggian keseluruhan jasad. Okey. Ini CG yang kita nak cari. Kemudian O ke G iaitu separuh daripada kedalaman yang tenggelam, yang basah ini, yang tenggelam. Okey, separuh kan. Jadi nak cari CG, OG, okey, jarak OG tolakkan dengan OC, terdapat CG. Okey, itu dia. Terima kasih. Jumpa lagi.